Assalamualaikum anak-anak didik tahun 5 yang cikgu sayangi. Pada minggu ini kita teruskan sesi PDPR RBT kita dengan mengenali projek pagar keselamatan yang bakal kamu hasilkan. Okey. Ayuh kita bina pagar keselamatan. Kita akan belajar cara menghasilkan carta alir bagi projek pagar keselamatan ini. Okey. Kita kena tahu dulu situasi masalah yang kita hadapi dalam projek atau cara ini. Okey, Aiman dan kawan-kawannya sedang berbincang tentang projek reka bentuk yang melibatkan pembangunan pengaturcaraan dalam papan mikropengawal. Papan mikropengawal tu maksudnya papan mikrobit tu. Sebelum itu, mereka dikendaki oleh Cikgu Kartina untuk menghasilkan carta alir bagi projek yang akan dihasilkan oleh mereka. Okey, sebelum kita buat kod atau cara untuk pagar keselamatan ini, kita kena bina carta alir dahulu. Okey, kita tengok perbincangan antara kawan-kawan Aiman. Kawan-kawan, kita telah pun mengenal pasti projek yang ingin kita buat. Ya, kita akan membuat projek pagar keselamatan. Jadi, mereka ni dah tahu dah yang mereka akan menghasilkan projek pagar keselamatan. Kita juga perlu mengenal pasti papan mikropengawal yang hendak digunakan. Okey, dalam gambar ni, di sebelah sini, di sebelah kiri ni, ada ditunjukkan contoh papan mikropengawal. Okey, jadi mereka nak tentukan apakah jenis papan mikropengawal yang hendak digunakan. Betul, Fangin, kita akan menggunakan motor servo. Okey, motor servo yang mana? Yang dalam gambar yang atas ni. Yang ni. Kita akan menggunakan motor servo untuk menggerakkan tiang pagar. Okey, palang tu kita nak gerakkan, kita kena pakai motor servo ni. Motor servo ni kita akan bubuh palang, kita akan lekatkan palang pada atas ni. Jadi motor ni akan bergerak, palang tu akan bergerak. LED merah dan hijau boleh digunakan sebagai arahan bergerak atau berhenti. Okey, yang ni ada LED merah dan hijau. Cikgu tambahkan warna kuning sebab projek yang kita nak buat akan ada 3 warna LED. Manakala pembas yang bawah sekali ni boleh digunakan untuk amaran bunyi bagi pejalan kaki. Okey, pembas ni fungsi dia untuk menghasilkan bunyi. Jadi inilah antara 3 komponen yang kita akan gunakan dalam projek pagar keselamatan. Okey, menarik idea kawan-kawan. Kita boleh cuba menggunakan papan mikropengawal yang berbeza untuk projek ini. Jadi mereka ini akan buat papan mikropengawal yang berbeza lah. Tapi untuk projek kita, cikgu dah tetapkan satu papan mikropengawal yang kita akan gunakan. Okey, inilah carta alir bagi projek pagar keselamatan. Okey, kita lihat carta alir ini kalau kamu kaji, ianya merupakan carta alir jenis struktur kawalan ulangan. Cikgu ulang struktur kawalan ulangan. Kenapa kita namakan struktur kawalan ulangan bagi carta alir ini? Kerana jika kamu perhatikan, anak panah yang ada ini adalah anak panah yang berulang ke atas. Kan kita dah belajar ada 3 jenis carta alir. Satu, kawalan jujukan. Jujukan tu dia sebaris, dia tidak ada pilihan, dia tidak ada ulangan. Okey, satu jujukan. Yang kedua, struktur kawalan pilihan. Pilihan tu macam contoh hendak manis tambah gula. Yang dia punya anak panah tu ke bawah, ke tepi tapi ke bawah. Tapi dalam projek pagar keselamatan kita menggunakan struktur kawalan secara ulangan. Ulangan ini kita tengok pada carta alir ni, anak panah naik ke atas, diulang. Selagi tidak mencapai apa yang dikehendaki, dia akan ulang proses yang sama. Okey, kita lihat carta alir ni. Mula, lampu LED merah bernyala. Palang ditutup, maknanya palang diturunkan. Adakah switch ditekan? Jika tidak, dia akan teruskan kawalan ulangan yang sama. Dia akan terus, lampu LED menyala, palang tutup. Dia akan terus sampailah apabila switch ditekan. Apabila atau cara itu ya, maka lampu LED merah dipadam, lampu LED hijau pula bernyala, palang terbuka, maknanya palang akan naik ke atas dan pembas berbunyi. Dia akan bunyilah tet, tet. Dia bunyi macam tu. Okey.
Dia akan buat semua ni cara ini selama 10 saat. Jika masih belum sampai 10 saat, dia akan ulanglah cara yang 4 ni. Sampai 10 saat. Ya, dah sampai 10 saat, maka lampu LED hijau terpadam, lampu LED merah bernyala kembali, palang tertutup, maknanya palang terjatuh kembali dan pembas berhenti berbunyi. Jadi, tempoh untuk palang itu terangkat. Dan LED hijau bernyala hanya selama 10 saat. Macam kita nak masuk parking, kita nak bayar parking tu kan, kita parking, dia akan buka sekejap. Macam tol-tol pun dia akan buka sekejap. Dia tak akan buka lama-lama palang tu. Nanti kita kena keluarkan kenderaan kita lalu melalui palang tu. Palang tu akan turun sendiri. Samalah untuk projek kita ini. Jadi inilah carta alir bagi projek pagar keselamatan kita yang menggunakan struktur kawalan ulangan. Okey. Inilah projek yang bakal kamu hasilkan, iaitu projek pagar keselamatan. Kalau kamu lihat dalam projek ini, ada menggunakan 3 jenis warna lampu LED yang disambungkan pada mikro pengawal. Kemudian ada motor servo yang dilekatkan dengan palang keselamatan yang boleh digerakkan ke atas dan ke bawah. Jadi sebenarnya ada banyak kit contoh untuk pagar keselamatan, tapi kita akan buat yang ni pada sesi PDPR yang berikutnya. Itu saja untuk kali ini. Sekiranya kamu ada masalah, boleh hubungi cikgu dan jawab juga kuis pada live worksheet yang cikgu sediakan. Terima kasih. Harap semua faham. Assalamualaikum.